Okay, kamu boleh nampak ke cikgu punya skrin? Boleh nampak tak? Nampak tak kelas cikgu punya skrin? Nampak tak cikgu punya slide? Nampak. Nampak ya? Okey, jom kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak sambung pembelajaran kita iaitu di bab 3 penakulan logik. Sebelum tu macam biasa, kita akan impas kembali apa yang kita dah belajar pada kelas pada hari Isnin yang lepas. Kejap ya, mana slide cikgu? Okey, pada hari Isnin yang lepas, kita dah belajar pasal mengenai macam mana nak nafikan suatu penyataan. Penyataan tu apa? Penyataan tu adalah suatu ayat yang dapat ditentukan nilai kebenaran dia. Kita boleh tahu dia benar ataupun palsu. Kalau kita tak tahu dia benar ke palsu, maknanya dia bukan penyataan. Contohnya macam ayat tanya, ayat seruan, ayat perintah, bukan penyataan. Kemudian kita tengok apa? Kita tengok macam mana nak nafikan satu penyataan dengan menggunakan perkataan tidak dan bukan. Untuk nafikan kita tambah je dia punya perkataan tidak dan bukan. Lepas tu kita tengok contoh dia macam ni. 12 ialah gandaan 5. Bila kita buat penafian dia akan jadi 12 bukan gandaan 5. Tambah bukan atau tidak je. Tu je penafian. Kemudian kita tengok apa? Kita tengok macam mana kita nak tentukan nilai kebenaran bagi penyataan majmuk. Penyataan majmuk ni maknanya dia ada dua ayat. Ayat tu dia punya kata hubung dia guna dan ataupun atau. Contohnya macam ni, pentagon mempunyai 2 perpenjuru dan heptagon mempunyai 4 perpenjuru. Kalau atau pentagon mempunyai 2 perpenjuru atau heptagon mempunyai 4 perpenjuru. 4 berpenjuru. Dan atau ni pernyataan majmuk. Ada dua ayat. Kemudian tu daripada dua ayat tu macam mana kita nak tahu dia benar atau palsu? Ayat pertama kita jadikan dia sebagai P, ayat kedua adalah sebagai Q. Kemudian kalau dia guna kata hubung dia dan, maknanya kalau salah satu benar, salah satu palsu, pernyataan tu terus jadi palsu. Contohnya ayat pertama kita palsu, ayat kedua kita benar. Jadi nak guna benar, dia jadi benar ke palsu? Kalau dia guna dan, salah satu palsu terus jadi palsu. Kalau dia guna atau, salah satu benar terus jadi benar. Itu je kamu kena ingat. Yang bawah ni yang paling penting. Kalau kata hubung dia dan, maknanya salah satu palsu terus palsu. Kalau kata hubung dia atau, salah satu benar terus benar. Itu je yang kita belajar pada hari Isnin yang lepas. Hari ni kita nak sambung pembelajaran kita. Jom kita tengok. Okey. Okey, kita dah impas kembali. Hari ni kita nak tengok apa? Okey, hari ni kita nak tengok macam mana nak bina penyataan dalam bentuk implikasi. Jika P, maka Q dengan implikasi P jika dan hanya jika Q. Dengan tepat. Okay, jom kita tengok contoh. Okey, dia kata bagaimana anda membina penyataan dalam bentuk implikasi. Ali pun kata, cikgu boleh tak saya bermain bola di padang? Cikgu dia pun kata, jika kamu menyiapkan semua soalan, maka kamu boleh bermain di padang. Jika, maka. Kita nak bina ayat pula ni. Macam belajar BM pula. Nak bina ayat. Implikasi. Jika P, maka Q. Lepas tu dia kata penyataan jika P maka Q juga dikenali sebagai implikasi dengan keadaan P adalah dikenali sebagai antijadian. Kita panggil P ni jika P tu adalah antijadian. Q tu adalah akibat. Apa benda ni? Jom kita tengok contoh. Contoh dia macam ni. Contoh yang pertama. Dia kata bentuk implikasi jika P maka Q dengan antijadian dan akibat berikut. Tadi kita tengok apa? Dia kata P tu antijadian. Q tu akibat. Dia suruh kita bina. Macam mana nak buat? Cikgu keluarkan pen. Cikgu warna kuning. Okey. Kita tahu antijadian ni apa tadi? Antijadian ni adalah P. Jadi ini pun kita tulis. Antijadian ni P. Kita pun letak dia P. Nampak ke pen cikgu? Tak nampak dia. Cikgu tukar colour. Warna kuning tak nampak. Sekejap padam dulu. Mana dah pen cikgu? Nak padam dulu.
tukar colour jap. Kita pakai warna hitam. Okey, anti jadian dia kata P. Anti jadian kita P. Okey. P. Akibat kita Q. Jadi dia suruh kita buat apa ni? Dia suruh kita bentuk implikasi jika P maka Q. Maknanya kamu cuma perlu letak jika, lepas tu kamu ambil P ni. Ambil P ni sebab P ni anti jadian. Ambil P ni, kamu letak je. K boleh dibahagikan tepat dengan 5 yang P. Okey. Lepas tu maka. Dia kata maka apa? Maka Q. Jadi kita pun ambil Q ni, kita pun letak kat sini. Jadi jika K boleh dibahagikan tepat dengan 5, maka K ialah gandaan 5. Kamu cuma kena ingat anti jadian ni apa? P. Akibatnya apa? Q. Jadi dia nak jika P maka Q. Jadi kamu ambil je lah jika P, ambil ayat ni, maka Q, ambil ayat ni. Jelas tak kelas yang ni? Mudah je kan? Jelas. Okey, mudah je ni. Okey, seterusnya contoh yang sama. Dia kata bentuk implikasi jika P maka Q dengan anti jadian dan akibat berikut. Okey, mana dia punya P kelas? P dia mana? Yang atas ke yang bawah? Anti jadian. Anti jadian, betul lah. Anti jadian kita P. Akibat kita Q. Jadi dia suruh kita buat apa? Dia suruh buat jika P maka Q. Jadi kita pun buatlah jika P, ambil dia jika set K adalah subset kepada set L, P kita. Tengok ni P. Lepas tu dia kata jika P maka Q, maka Q. Ambil je Q ni. Mudah tak kelas? Yang ni senang je kan? Okey ke? Boleh kan? Okey. Okey. Ni pun sama. Ni boleh kata tentukan. Yang ni dia suruh kita tentukan pula anti jadian dan akibat daripada implikasi jika P maka Q. Dia suruh kita tentukan. Jadi dia kata jika X ialah faktor bagi 16, maka X ialah faktor bagi 64. Dia kata jika P. Jika. Maknanya ini adalah kita punya P. Stop. Sampai sini. Sebelum maka. Jadi ini kita punya P. Maka X ialah faktor bagi 64. Kita punya Q. Jadi anti jadian kita yang mana kelas? Anti jadian kita yang mana? Faktor bagi 16. Betul, faktor bagi 16. Kamu kena ambil full ya. Yang sebelum jika ni. Jika start dia, lepas tu ambil yang ni. Lepas tu maka kena ambil yang ni. Kena ambil ayat full. Jangan ambil separuh. Lepas jika tu terus ambil. Lepas jika terus jadi anti jadian. Tengok faktor dia. Ni P. Lepas tu akibat dia yang maka. Maka Q akibat. Jadi kita pun ambil X ialah faktor bagi 64. Letak kat sini. Macam tu je. Okey. Kemudian dikata tentukan anti jadian dan akibat bagi implikasi jika P maka Q berikut. P kita yang mana kelas? Mana P kita? Y lebih besar dari sifar. Betul. Y ni tapi kamu kena ambil sebelum jika ni tau. Jika ni. Jika lepas tu terus ambil. Ambil X ni sekali. Okey. X tolak Y lebih besar daripada sifar. P kita. Q kita yang mana? X lebih besar daripada Y. Jangan tinggalkan X ni. Kesian dia kena tinggal. Dengan ketinggal ya, kamu kena ambil terus. Jika, tengok jika P. Jika, potong jika. Maknanya ni P. Maka, potong maka, maknanya ini Q. Terus ambil. Jadi anti jadian kita mesti P. Jadi kita pun tulis anti jadian adalah X tolak Y lebih besar daripada sifar. Akibat kita adalah X lebih besar daripada Y. Tulislah macam ni. Jelas tak kelas yang ni? Jelas. Okey. Kemudian kita tengok pula implikasi jenis yang kedua. Dia ada dua. Tadi kita tengok jika P maka Q. Sekarang implikasinya adalah P jika dan hanya jika Q. Dia masih P. Tapi jika maka tu implikasi yang pertama. Ni jenis implikasi yang kedua. Jenis yang kedua adalah P jika dan hanya jika
Q. Macam mana nak buat ni lebih kurang je. Dan dia kata selain implikasi jika P maka Q, implikasi P jika dan hanya jika Q juga kerap digunakan dalam penakulan logik. Implikasi P jika dan hanya jika Q terdiri daripada dua implikasi berikut. Dia boleh jika P maka Q, dia boleh juga jika Q maka P. Macam mana tu? Dia ada dua. Nanti kita tengok contoh. Jom kita tengok. Dia kata bentuk implikasi P jika dan hanya jika Q bagi implikasi yang berikut. Okey, jika K ialah nombor perdana, maka K mempunyai dua faktor sahaja. Betul lagi yang kedua, jika K mempunyai dua faktor sahaja, maka K ialah nombor perdana. Okey, tadi kita tengok dia kata apa? Dia ada jika P maka Q, dia ada juga jika Q maka P. Okey, jadi kita pun tengok jika, kita letak kurungan kat sini, jika, kemudian maka. Ambil kurungan kat sini, kurungan kat sini. Okey, jika, abaikan jika, kurungan kat sini, maka, okey, abaikan maka. Kurungan kat sini, kurungan kat sini. Okey, kita jadikan K ialah nombor perdana sebagai P. Kemudian maka, lepas maka Q. Lepas tu kamu tengok K mempunyai dua faktor sahaja. Ini P ke Q? Dia sama dengan mana? P ke Q? P, K ialah nombor perdana. Q ialah K mempunyai dua faktor sahaja. Yang ni K mempunyai dua faktor sahaja. Dia Q ke P? Dia Q ke P? Sama dengan mana? Ni P, K ialah nombor perdana. Q, K mempunyai dua faktor sahaja. Bawah ni K mempunyai dua faktor sahaja. Dia sama dengan Q ke sama dengan P? Atas dengan bawah tu dia terbalik. Betul. Atas dengan bawah dia terbalik. Tengok ya, ini akan jadi Q, ini akan jadi P. Cuba kamu tengok tadi. Tengok ni, dia cakap ada dua. Dia akan jadi jika P maka Q, kemudian dia akan jadi jika Q maka P. Sebab itulah penyataan ni jadi jika P maka Q, bawah dia akan jadi jika Q maka P. Dia akan berubah. Tengok kawan kamu ada masalah mic ya. Okey, tak apa. Jangan risau. Janji kamu ada je. Okey, bila dia terbalik je. Kat bawah tu dia terbalik. Lepas tu kita nak buat macam mana? Dia kata dia nak kita bentuk implikasi P jika dan hanya jika Q. P yang mana? K. P yang mana yang ni? K ialah nombor perdana. Jadi kita pun tulis K ialah nombor perdana. Tengok ini adalah kita punya P. Jika dan hanya jika, jika dan hanya jika. Q dia nak. Q kita K mempunyai dua faktor sahaja. Sebab itulah ini pun K mempunyai dua faktor sahaja. Jelas tak kelas yang ni? Senang je kan ni? Jelas tak? Kenapa ni P? Kita ambil P. Letak sini. Jelas. Okey. Jelas ya? Okay, kita tengok contoh yang lain. Okay, dia kata soalan yang sama. Dia bagi jika Y sama dengan A, X kuasa N tambah B ialah persamaan linear, maka N sama dengan 1. Pertama sekali kita ambil dulu. Kita cancel jika. Tak nak tengok jika. Maka pun tak nak. Buang. Okay, kita ambil ini. Y sama dengan AX kuasa N tambah B ialah persamaan linear. Ambil kurungan sebagai P. Kemudian N sama dengan 1 sebagai Q. Kita letak Q. Okay, bawah ni pun sama. Buang jika, buang maka. Ini sama ni. Q. Okay, ini jadi Q. Bawah ni jadi P. Dapat tak bentuk yang sepatutnya? Dapat. Dah dapat jika P maka Q. Kita pun dapat jika Q maka P. Kemudian kita nak buat apa? Kita tulis P. Ambil P ni. Y sama dengan AX kuasa N tambah B ialah persamaan linear. Kita ambil sampai sini. Jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika Q. N sama dengan 1. Mudah je kan kelas yang ni? Jelas tak? Jelas. Jelas ya? Okey, senang je ni. Lepas tu dia kata apa ni? Contoh yang keempat. Dia kata tulis dua implikasi berikut. Tulis dua implikasi berdasarkan implikasi P jika dan hanya jika Q yang berikut. Dia suruh kita tulis dua implikasi. Tadi kita buat yang bawah ni.
di bahagian ni. Sekarang dia suruh kita, di bahagian ni, yang bawah ni, dia suruh kita buat yang atas ni pula. Kita tengok macam mana. Okey, tadi kita P jika dan hanya jika Q. Jika dan hanya jika Q. Maknanya ini adalah P. Tengok ya, P. Ni jadi P. Jika dan hanya jika Q. Ni jadi Q. Jadi Q. Jadi kita kena buat macam mana? Kita mesti buat bentuk implikasi dia. Mesti jika P, maka Q. Implikasi yang pertama. Tengok dia cakap ada dua. Sebab P jika dan hanya jika Q ni dia ada dua bentuk implikasi. Jika P maka Q, lagi satu adalah jika Q maka P. Q maka P. Sebab itulah dia jadi macam ni. Cikgu conteng ni. Comot dah. Macam mana cikgu punya madam. Sebab itulah dia jadi macam ni. Tengok. Cikgu tulis tadi. Jika P maka Q kan. Tengok. Jika P. Tengok P kita. Jika P maka Q. Bawah ni jadi jika Q maka P. Dia terbalik. Tadi soalan tu suruh kita buat. Di bahagian ni dia suruh kita buat yang atas ni. Sekarang soalan yang sebelah tu dia suruh kita, dia bagi kita yang bawah ni, dia suruh kita buat yang atas ni. Tengok, nampak dah. Jelas tak kelas yang ni? Dia ada dua bentuk. Bentuk dia mesti jelas ya. Bentuk dia mesti jika P maka Q, lagi satu jika Q maka P. Macam tu je. Okey, yang ni cikgu nak kamu cuba. Ini mana dia kita punya P? P kita mana kelas? Dia X lebih kecil daripada 6 jika dan hanya jika X tambah 10 lebih kecil daripada 16. P kita mana? Mana kita punya P? Ini ke ini? X lebih kurang dari 6. Betul, bagus. X lebih kurang daripada 6 ni kita punya P. Jika dan hanya jika. Belakang ni automatik jadi kita punya Q. Lepas tu kita nak kena bentuk apa? Kita kena buat dua implikasi. Bentuk implikasi dia ada dua bentuk. Jika P maka Q. Yang pertama. Yang kedua ada bentuk jika Q maka P. Okey. Macam mana kelas nak bina? Cuba kamu bina jika P. Jika yang pertama. Cikgu bagi ya. Yang pertama, implikasi pertama jika X lebih kurang daripada 6. Tengok jika P. Jika P maka Q. Jika X lebih kurang daripada 6, maka X tambah 10 lebih kurang daripada 16. Yang kedua, terbalik pula. Jika X tambah 10 lebih kurang daripada 16, maka X lebih kurang daripada 6. Macam tu je. Mudahkan yang ni. Jelas tak kelas? Senang je yang ni. Jelas tak? Jelas. Jelas ya? Okey. Jom kita buat aktiviti. Aktiviti pengukuhan. Kamu semua ada modul kan? Jom kita buat sama-sama. Cikgu nak guna modul mudah buku A. Muka surat 19. Kamu buka dulu. Cikgu bagi masa. Cikgu pun nak buka. Muka surat 19. Jom kita buat sama-sama. Praktis DSKP 3.1D. Kita nak buat muka surat 19 3.1D. Ya, 3.1D. Okey, jom kita buat sama-sama. Besarkan. Ya. Okey, kelas dah ready ke? Dah ada buku masing-masing? Buku modul mudah A ya? Okey. Dah ya? Okey, kawan-kawan pun dah. Cikgu baca dia punya chat kat telefon cikgu. Okey, jom kita buat sama-sama. Sekejap cikgu keluarkan pen cikgu. Mana pen cikgu? Ya. Cikgu nak pakai warna hitam. Cikgu pakai warna biru kan, nampak sikit. Okey, dia suruh kita buat apa ni? Dia kata bentuk implikasi jika P maka Q bagi setiap anti jadian dan akibat berikut. Okey, dia bagi contoh.
akibat X dia lebih besar daripada 10, yang terjadian dia X dia lebih besar daripada 5. Jadi implikasi dia jika P maka Q, yang terjadian P ke Q kelas? Yang terjadian P ke Q? P kot. P, betul. Yang terjadian P ya, kamu set dalam kepala yang terjadian P. Bagus. Kawan-kamu pun tahu. P dia cakap. Okey, yang terjadian P akibat dari Q. Dia saja nak confuse kita. Tadi kita ni kat depan, ni kat belakang. Dia saja nak confuse kita, dia letak ni kat belakang, ni kat depan. Tengok, jika P maka Q. Sebab itu dia letak jika X sama dengan lebih besar daripada 5, maka S lebih besar daripada 10. Okay, kita dah tahu dah, ini P, ini Q. Jadi kat sini akan jadi apa kelas? Sekejap, mana pen cikgu? Okay. Ini akan jadi apa jika apa? Mana madam cikgu? Madam cikgu tak ni lah. Sekejap keluar. Jika apa tu? Tu sifar ke apa cikgu? Itu tanda, sekejap ya. Itu tanda delta. Delta nama dia. Tanda delta dia macam ni. Kamu kena tulis macam ni. Ya, pop. Macam tu. Bila kamu dia sebab tanda ni untuk tanda sudut maksud dia. Nama dia delta. Okey, dia delta sama dengan 210 darjah. 210 darjah, maka tulisan cikgu. Maka sin delta sama dengan, cikgu tulis kat bawah je, negatif 0.5. Macam tu. Okey. Lepas tu ni simbol apa pula ni? Ni simbol, nama dia subset. Nama dia subset. Nanti kamu akan jumpa dalam bab 4. Nama dia subset. Okey. Yang ni macam mana nak sebut ni cikgu? Ni sebut dia bilangan unsur. Bilangan unsur. Nama dia bukan main panjang. Bilangan unsur bagi A. Maksud dia. Ni bilangan unsur bagi B. Ni macam nak sebut A adalah subset bagi B. Macam tu sebut dia. Jadi ini P kita, ini Q kita. Jadi ini akan jadi jika A adalah subset bagi B, maka bilangan unsur bagi A lebih kurang atau sama dengan bilangan unsur bagi B. Macam tu. Okey. Okey, yang ni macam mana pula kelas? Jika apa? Ambil ni dulu ke ni dulu? Jika 11Y sama dengan 99, maka Y sama dengan 9. Betul. Bagus. Kamu semua ni pandai. Senang cikgu nak ajar. Sekali ajar terus dapat. Mudah. Maka tulisan cikgu buruk sikit ya. Cikgu tulis ni susah sikit nak tulis. Ya. Jika 11Y sama dengan 99, maka Y sama dengan 9. Macam tu je. Dapat tak kelas yang ni? Kawan-kamu? Dapat. Cikgu. Ya, saya. B tu, B. yang B tu kan? Yang lebih kurang tu apa? Lebih kurang? Yang mana ya? Macam lambang yang lebih kurang tu. Yang ni ke? Yang ni? Lebih kurang. Ni lebih kurang maksudnya, kalau kamu nak tahu kan macam mana nak bezakan lebih kurang dengan lebih besar. Kalau ni makan banyak ruang kan, ni besar. Kalau ni maksud dia yang ini lebih kurang daripada sebelah sini. Kalau dia macam ni, maknanya yang A lebih besar daripada B. Sebab yang ruang besar ni kat A. Lagi satu apa tanda ni? Tanda bawah dia. Tanda bawah dia tu maksudnya beza dia macam ni. Macam ni cikgu cakap contoh lah. Contoh. Okey. 10. Cikgu bagi contoh kat atas ni. 10 lebih besar daripada tak boleh. Contoh apa contoh lain. Contohnya, cikgu nak bagi contoh apa ya, dia tak boleh nombor. Jap. Mana madam cikgu? Cikgu keluarkan madam. Lebih kurang tu, lebih ni maksudnya, jap ya. Maksud dia, jap mana pensel cikgu tak keluar. Contohnya sebenarnya cikgu nak bagi tahu,
Uh, lebih kurang ni maksud dia, alah macam ni kejap macam ni cikgu cakap. Contohlah contoh A ni 5. B ni kita tak tahu. Contoh kita tak tahu. Lepas tu dia nak cakap yang B ni adalah lebih besar dan sama dengan A. Maksudnya B ni dia boleh nombor berapa? Dia boleh nombor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 ni termasuk. Lepas tu contoh kalau dia kata B ni lebih besar daripada A. 5 ni tak boleh termasuk. Maknanya B ni adalah 6, 7, 8. Macam tu. Jelas tak kenapa tanda ni ada dengan tanda ni tak ada? Bila tanda ni ada, maknanya B ni boleh sama dengan A. Sebab tu nama dia lebih besar dan sama dengan. Sebab B ni boleh sama dengan A. Kalau dia tak ada tanda, dia cakap B lebih besar pada A tapi tak ada tanda kat bawah ni, maknanya B tu tak boleh sama dengan A. Contohnya macam A ni 5 kan? Kalau dia tak ada tanda, B ni kena 6. 6, 7, 8, 9. Lebih besar tu maknanya 6, 7, 8, 9. Macam tu. Kalau dia kata ada tanda, maknanya B tu boleh. 5 tu termasuk. 5 ni termasuk. Tengok 5, 6, 7, 8, 9. Itulah maksud dia. Maksud dia kalau ada tanda ni, dia termasuk. Sebab tu kita sebut dia lebih kurang dan sama dengan. Jelas tak? Jelas tak ini? Jelas. Jelas ya? Contoh macam contoh ni A ni sama dengan 5. Lepas tu dia kata B ni sama lebih besar dan sama dengan A. Maknanya B ni boleh 5. Dia boleh jadi A. 5, 6, 7, 8, 9, 10 lebih besar daripada 5. Kalau dia kata B ni lebih besar dengan A tapi dia tak cakap pun sama. Tak ada tanda. Tak ada tanda bawah ni. Maknanya B ni tak boleh 5. Dia tak boleh sama dengan A. Dia kena 6, 7, 8, 9. Macam tu. Okey? Itu je beza dia. Beza tanda ni maknanya dia boleh sama dengan. Tengok ni. Kalau dia sama dengan dia boleh jadi A. Kalau dia tak sama dengan tak boleh jadi A. Okey, cikgu harap kamu jelas yang tu. Nanti kamu belajar depan-depan kamu akan jumpa dia. Ya, mana cikgu punya padam. Bagus kamu tanya. Sambil-sambil tu kita bolehlah tambah info. Tak adalah kita tahu apa yang kita belajar je. Cikgu harap kamu jelas ya yang ni. Simbol tu. Kalau macam ni dia kata bilangan unsur. Kalau dia kata bilangan unsur A tu lebih kurang daripada bilangan unsur B. Kalau unsur B kita 3, maknanya A tu boleh 3. 3, 2, 1. Lebih kurang daripada B. Kalau dia tak ada sama dengan, maknanya tak boleh sama. Macam tu je beza dia, tanda dia. Okey? Okey, jom kita tengok yang bawah pula. Kita belajar yang bawah pula. Okey, yang bawah ni kata apa? Dia kata kenal pasti anti-jadian dan cikgu punya ni tak boleh pula dia. Dia padam pula. Jalankan ya. Okey, kenal pasti anti-jadian dan akibat bagi setiap implikasi berikut. Mana pen cikgu? Dia suruh kita cari anti-jadian dengan akibat. Anti-jadian ni apa kelas? P. Mana dah pen cikgu tak keluar. Anti-jadian ni P. Kita pun letak P. Akibat adalah Q. Okey. Jika P ialah nombor perdana, maka P mempunyai 2 faktor sahaja. Mana anti-jadian kita kelas? Anti-jadian kita mana? Yang mana? Yang P ialah nombor perdana ke P mempunyai 2 faktor? Anti-jadian kita. Nombor perdana. Betul. Jika P ni P kita. Maka Q. Ni Q kita. Jadi kita punya anti-jadian adalah P. Kamu kena ambil ya ayat dia full. Jangan ambil separuh. Okey, bila P adalah nombor perdana, kita punya anti-jadian. Kita punya akibat adalah P mempunyai 2 faktor sahaja. Jangan tinggal dia ayat dia, kena ambil sampai habis. Cikgu ajar kelas lagi satu tu dia selalu tertinggal ayat. Okey, kalau macam ni, jika negatif 2n lebih besar daripada 18, maka n lebih kecil daripada negatif 9. Mana kita punya anti-jadian kelas? Yang mana satu? Mana satu anti-jadian kita?
Yang depan ni ke yang belakang? Yang ni ke? Kita nak cancel ni. Jika ni tak nak tengok, maka ni tak nak tengok. Jika ni akan jadi ni mana? Mana antijaden kita? Mana kita punya akibat? Yang depan ke yang belakang? Yang depan tu P. Kawan-kawan kata betul. Yang depan ni kita punya antijadian. Yang belakang ni kita punya akibat. Okey, jadi kita pun tulis negatif 2N lebih besar daripada 18. N lebih kecil daripada negatif 9. Macam tu je. Ini pun sama. Mudah je ni. Kamu abaikan jika maka ni. Tapi kalau jika, mestilah jika P. P apa? Antijadian. Maka apa? Q. Kamu pun tulis. K adalah unsur bagi L. Dan L adalah unsur bagi M. Simbol tu unsur bagi maksud dia. K, akibat dia K adalah unsur bagi M. Macam tu. Yang ni apa pula? Jika. Tak nak tengok jika. Jika P. Ini P kita. Maka Q. Maka tak nak ambil yang ni je. Sampai habis. Q kita. Jadi P adalah antijadian kita, iaitu sudut U tambah dengan sudut V adalah sama dengan 90 darjah. Maka sudut U, cikgu punya tulisan, sudut U dan sudut V ialah sudut pelengkap. Tulisan cikgu buruk. Pelengkap. Okey, jelas tak kelas yang ni? Boleh tak setakat ni? Okey tak? Ini ada tak apa-apa soalan? Boleh kawan-kawan cakap. Muhammad boleh ke? Okey ke? Boleh. Boleh ya? Okey. Lagi satu ada Zairul. Zairul okey ya? Kalau ada apa-apa nak tanya, kamu tanya je. Sekarang ni dia suruh kita buat apa? Okey ya? Dia suruh kita tulis satu pernyataan dalam bentuk P jika dan hanya jika Q daripada implikasi berikut. Dia bagi kita contoh. Dia bagi implikasi pertama, jika L lebih besar daripada sifar, maka L kuasa 3 lebih besar daripada sifar. Implikasi kedua, jika S kuasa 3 lebih besar daripada sifar, maka X lebih besar daripada sifar. Jadi dia suruh kita buat apa? Okey, kalau macam ni kamu kena tulis dulu. Kamu kena ingat, jika soalan tu implikasi dia, bentuk dia jika dan hanya jika. Ni jika dan hanya jika tu yang atas ni. Dia ada dua bentuk implikasi. Ada dua. Mana dah tak keluar. Dua atas sangat. Cikgu tulis kat sini. Mana pen cikgu? Susah betul lah tulis pakai ni tau. Comot lah. Okey. Madam terus. Tak keluar dia. Okay. Dia ada dua bentuk implikasi. Bentuk yang pertama, dia mesti jika P maka Q. Lagi satu, bentuk yang kedua adalah jika Q maka P. Dia terbalik je. Jika Q maka P. Jadi nak tulis macam mana ni? Tengok ni. Dia bagi apa? Implikasi pertama, jika X lebih besar daripada sifar, ini P. Okey. Lepas tu maka X lebih besar, X kuasa 3 lebih besar daripada sifar, ini kita punya Q. Kita punya Q. Lepas tu ini jika ni Q sama ni, X kuasa 3 lebih besar daripada sifar, maknanya ini Q. Maka X lebih besar daripada sifar. Ini kita punya P. Sama kan? Ni sama dengan ni. Yang ini sama dengan ni. Sebab bentuk dia memang macam tu. Dia mesti jika P maka Q. Kemudian implikasi dia yang kedua mesti bentuk jika Q maka P. Terbalikkan je. Okey? Lepas tu dia suruh kita bentuk P jika dan hanya jika Q. Mudahlah, kamu ambil je P ni. Letak dia, tengok L lebih besar daripada sifar. Kamu ambil L lebih besar daripada sifar. Jika dan hanya jika, kamu pun ambil Q ni, letak sahaja kat belakang ni. Mudah je. Kamu ambil, letak je. Okey? Dapatlah bentuk dalam P jika dan hanya jika Q. Okey? Nampaklah bentuk dia.
Okey, cikgu tunjuk lagi satu. Implikasi pertama, dia cakap jika X lebih besar daripada 6, kamu pun buat X lebih besar daripada 6 sebagai P. Maka X tambah 2 lebih besar daripada 8. Kamu pun buat dia sebagai Q. Implikasi kedua, jika X tambah 2 lebih besar daripada 8, ni sama dengan mana? Sama dengan ni. Sebab bentuk yang kedua mesti jika Q maka P. Jadi ini adalah Q. Sama ni, Q ni. Sama. Okey. Lepas tu X sama dengan 6. Sama ni P ni. Memang dia akan jadi macam tu pun. Dia akan jadi terbalik. Okey. Lepas tu dia suruh kita bina P jika dan hanya jika Q. Jadi kamu pun ambil lah yang P. P ni X sama dengan 6. Kamu pun tulis X sama dengan 6 jika dan hanya jika. Hanya jika disuruh kita ambil apa ni? Q. Kamu pun ambil lah Q. Q kita X tambah 2 sama dengan 8. Jadi kamu pun tulis X tambah 2 sama dengan 8. 6 pula. Sebut 8 tulis 6. Apa cikgu ni? Ya, 8. Okey tak kelas? Jelas tak yang ni? Cikgu tak nampak. Jelas ya? Okey. Cikgu tinggalkan yang bawah ni, kamu buat ya nanti. Cikgu dah tunjuk dah atas ni. Cikgu yakin kamu boleh. Pandai ni semua. Tunjuk sikit-sikit je. Dah tahu dah. Okey. Nanti kamu sambung ya yang dua lagi ni. B dengan C. Okey, kita tengok yang bawah ni pula. Ni dia suruh kita buat apa ni? Ini sama je macam tadi. Cuma kita tadi dia suruh kita cari jika dan hanya jika. Sekarang dia suruh kita bina pula implikasi tu. Dia kata tulis dua implikasi berdasarkan setiap pernyataan P jika dan hanya jika Q yang berikut. Dia bagi contoh. Dia kata set P ialah set kosong jika dan hanya jika set P tidak mempunyai sebarang unsur. Dia bagi clue. P jika dan hanya jika Q. Jadi mana kita punya P? Ni kita punya P. P kita. Set P ialah set kosong. P kita. Lepas tu jika dan hanya jika. Kita nak tengok jika dan hanya jika ni, tak nak tengok. Potong. Q. Maknanya ini adalah Q kita. Set P tidak mempunyai sebarang unsur adalah kita punya Q. Kita pun letak Q. Tadi cikgu cakap apa? Cikgu kata setiap pernyataan ini dia ada dua bentuk. Dua bentuk implikasi. Tengok bentuk yang pertama. Bentuk pertama dia mestilah jika P maka Q. Bentuk yang kedua dia jika Q maka P. Tengok yang atas ni dia buat apa? Jika P ialah set kosong, dia ambil P ni. Dia buat jika P. Maka set P tidak mempunyai sebarang unsur Q. Jadi yang bawah ni akan jadi jika set P tidak mempunyai sebarang unsur. Tengok dia terbalik pula. Yang ni pula jadi Q. Maka set P ialah set kosong. Ini pula yang jadi P. Macam tu je. Senang je. Okey? Okey, cikgu tunjuk lagi satu contoh. Dia kata set A mempunyai satu elemen jika dan hanya jika bilangan unsur A sama dengan 1. Jadi kata jika dan hanya jika ni kita potong dulu. Jika dan hanya jika. Tak nak tengok. Okey, sebelum jika dan hanya jika mesti P. Jadi ini adalah P. Lepas jika dan hanya jika mesti Q. Tengok, lepas jika dan hanya jika. Maknanya ini adalah kita punya Q. Q kita. Jadi cikgu cakap bentuk dia ada dua. Okay, dia buat bentuk yang pertama. Jika set A mempunyai satu elemen. Dia buat jika P maka Q. Bilangan unsur dalam set A ada sama dengan 1. Q. Jadi yang bawah ni kena jadi apa kelas? Jom cuba. Jadi jika ni sebut dia bilangan unsur. Bilangan unsur bagi set A sama dengan 1. Tulis bilangan unsur set A sama dengan 1. Maka kita buat Q. Maka P. Set A mempunyai satu elemen. Satu elemen. Okey, boleh tak kelas yang ni? Boleh tak? Okey tak yang ni? Ada tak yang tak jelas?
Cikgu reverse sikit. Boleh tak kelas yang ni? Jelas. Jelas ya? Jelas. Okey, Nur Diana jelas ke? Dania. Nur Dania okey ke? Tunggu cikgu tengok dia reply. Jelas dia cakap okey. Zairul okey ke Zairul? Okey. Okey ya. Okey, cikgu tinggalkan yang bawah ni untuk kamu cuba. Kamu tengok contoh ni, kamu follow je. Cikgu yakin dah kamu dah boleh buat. Okey, itu saja kelas yang kita nak belajar. Itu je. Okay, hari ni kita belajar apa? Kita belajar macam mana nak bina penyataan dalam bentuk implikasi jika P maka Q dengan implikasi P jika dan hanya jika Q. Itu je yang kita belajar. Okey, cikgu nak tanya hari ni okey ke? Ada tak apa-apa yang tak jelas? Seorang wakil. Okey tak Muhammad hari ni? Ada tak apa-apa tak jelas? Okey, jelas. Jelas ya? Okey, itu saja kelas macam biasa. Kerja rumah. Kerja rumah ni nanti kamu siapkan je modul tu. Lagi sikit je modul tu. Kita dah buat dah sikit. Nanti siapkan lagi sikit ya. Cikgu nak kamu buat muka surat 65. Praktiskan diri 3.1D, tapi cikgu tak nak kamu buat semua. Kamu buat nombor 1 ni AB. AB saja, nombor 2 pun AB je. Nombor 3 pun AB, nombor 4 pun AB sahaja. Tak payah buat semua. Buat AB, 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 AB je. Okey? Nanti cikgu akan hantar slide ni dalam grup. Kamu boleh tengok homework tu muka surat berapa ya. Muka surat 65. Kamu ada berapa buku tulis? Cikgu tak tanya cikgu kamu. Kamu ada berapa ya buku tulis? Asing ke nota? Tak tahu tak. Ada ke tak ingat. Tak ingat. Kamu ada ke tak ada buku tulis? Cikgu nak tengok chat macam mana ya. Ada. Ada. Ada satu ke ada dua? Dua kot. Dua. Kamu nak buat kat buku mana Dua-dua tu buku latihan ke atau satu buku latihan, satu buku Selalu nota? buat dekat panjang je. Buku panjang. Okey, buat kat buku panjang ni. Cikgu pun tak tahu buku panjang tu buku 1 ke buku 2. Tapi kamu buatlah kat buku mana. Buku 1. Okey, buat kat buku 1 je. Nanti cikgu tambah. Buat kat buku 1. Nanti cikgu tulis kat sini. Okey. Cikgu nak keep lah. Okey, buku 1 je yang tu. Cikgu tulislah kat sini buku Math 1. Betul ke? Betul tak kelas? Math 1 je. Okey. Okey, itu saja kelas untuk hari ini. Terima kasih sebab masuk kelas saya. Saya minta maaf sebab hari ini lambat sikit. Saya balik terus pengsan. Tak larat saya. Okey, kamu boleh tulis nama ya kat sini. Oh, banyak. No, Dania ni tulis, cikgu tak tengok. Cikgu tengok kat phone. Jadi nampak timbul-timbul. Kamu semua tulis nama ya kehadiran untuk hari ini. Cikgu nak ambil kehadiran.